Okey, selamat petang semua. Okey, so hari itu cikgu akan terangkan tentang teknik menjawab bahagian C, sains, kertas 2 KSSM, iaitu soalan 11 lah. Fokusnya kepada soalan 11. Okey, so kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Okey, soalan bahagian C. Okey, terbahagi kepada 3 soalan, iaitu soalan 11, 12 atau 13. Jadi soalan 11 adalah soalan wajib yang membawa markah 10 markah. Jadi soalan 11 itu adalah soalan mengeksperimen. Jadi maksudnya awak buat eksperimen berdasarkan apa yang ditanya oleh soalan. Okey, soalan 12 ataupun soalan 13 adalah soalan pilihan. Awak pilih salah satu yang membawa markah 12 markah. Okey. Jadi hari tu cikgu akan terangkan dulu untuk soalan 12 dengan 13 sebabnya ada banyak skop. Okey, cikgu akan lebih terangkan hari tu fokus cikgu adalah untuk soalan nombor 11. Okey. So, next kita pergi kepada tip terlebih dahulu. Okey, tips yang tu adalah pegangan awak untuk awak jawab soalan 11. Okey, soalan 11A yang akan tanya penyataan masalah. Okey, penyataan masalah awak nak senang mulakan dengan perkataan adakah. Okey, contoh adakah adakah asid akan menggumpalkan latex? Contoh, okey. Ataupun untuk eksperimen paku, untuk eksperimen alur yang tahap tahan kakisan. Okey, jadi adakah keluli tahan kakisan? Jadi mulakan dengan perkataan adakah untuk penyataan masalah. Okey, untuk penyataan masalah membawa markah 1 markah. Okey, lepasnya 11B kita ada hipotesis. Okey, hipotesis kita ada 3 cara. Kita boleh pilih sama ada semakin PM adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Semakin PB adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kalau sesuai guna semakin, kita guna jika maka. Okey, jika PM pemboleh ubah dimanipulasi, maka PB. PB adalah pemboleh ubah bergerak balas. Ataupun cara 3 ayat penyata PM PB. Okey, untuk cara tu, misalnya awak masih ada masalah, awak boleh, kita akan tengok sama-sama cara nak jawab lepas tu. Okey, yang tu adalah secara teori sahaja, tipsnya. Okey, lepas soalan yang ketiga. Oh, silap tu. Okey, yang tu nombor 3, menjalankan eksperimen. Jadi yang tu yang akan beri awak satu bahan yang lengkap ataupun selengkap. Lepas tu awak kena buat eksperimen berdasarkan bahan yang dia beri. Okey, so pastikan untuk jawab soalan tu sebenarnya senang je. Mun awak betul-betul tahu apa macam ni eksperimennya. Okey, tapi mun awak si tahu, ya jadi susah lah. Okey, so sikit lagi cikgu nak tekankan soalan 11A dengan 11B. Cikgu betulkan dulu. 11A dengan 11B nya sama dengan soalan 11C. Jangan samakan. Untuk 11A dengan 11B nya akan beri awak satu situasi. Okey, awaknya akan beri awak situasi yang biasanya situasi yang berkaitan dengan real life awak. Persekitaran awak. Jadi ia adalah soalan 11A dengan 11B. Untuk 11C, awak tengok bahan dan radas yang ia telah berikan. Okey, jangan contohnya dalam situasi dekat atas dia cerita tentang benda lain. Lepas tu dalam contoh periuk. Lepas tu dalam 11C tiba-tiba awak cerita pasal periuk juga. Lepas tu kita tengok macam ni apa yang dimaksudkan oleh cikgu. Okey, 11C. Okey, benda yang pertama, roman pertama yang akan tanya awak tujuan eksperimen. Yang tu cara nak jawabnya mesti ada perkataan untuk mengkaji hubungan antara. Wajib untuk mengkaji hubungan antara yang wajib awak tulis untuk tujuan. Okey, lepas ya pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Mesti ada tu. Mun awak saya guna cara jawab tu, saya dapatlah markah, 1 markah. Okey. Lepas tu kita ada pemboleh ubah. Okey, untuk pemboleh ubahnya 2 markah. Okey, 2 markah. Jadi awak boleh buat 2 je. Tapi better buat 3. Sebabnya apa? Sebabnya in case salah satu salah, awak masih ada backup untuk dapatkan markah lain. Okey.
So, pastikan awak buat 3-3 lah. Dah halang-halang, buatlah sekali kan. Apa masalahnya? Okay. So, kita mulakan dengan pemula ubah dimanipulasi, iaitu pemula ubah yang berbeza-beza dalam eksperimen lah. Lepas tu kita ada pemula ubah bergerak balas. Yang tu adalah hasil eksperimen. Lepas tu kita ada pemula ubah dimalarkan, iaitu pemula ubah yang tetap, yang berubah dalam eksperimen kita. Ia adalah pemula ubah, 2 markah. Okey, lepas tu kita ada yang Roman yang ketiga, iaitu kaedah ataupun prosedur. Okey, tipsnya yang tu adalah cara senang untuk kita buat lah. Okey. Malar, manipulasi, action, PB adalah pemula ubah bergerak balas, ulang. Okey, so macam ni cara kita nak guna tips tu cikgu akan ajar. So pastikan awak tengok sampai habis, jangan alang-alang. Okey, lepas tu kita ada penjadualan data. Okey, untuk penjadualan data pastikan awak buat jadualnya dua macam tu. Depannya mesti pemula ubah dimanipulasi. Belakangnya mesti pemula ubah bergerak balas. Apa yang awak dah buat kat situ tadi, masukkan je lah. Masukkan je. Okey, lepas tu PM mesti ada maklumat. PB biarkan kosong. Sebab apa kosong? Sekali lagi cikgu akan terangkan. Okey, so tu adalah untuk tips sahaja. So kita pergi kepada soalan. Okey, sekarang contoh soalan . Okey, Puan Anastasia mempunyai 2 jenis periuk yang diperbuat daripada bahan yang berbeza, iaitu periuk aluminium dan periuk keluli. Kedua-dua jenis periuk ini sering digunakan untuk memasak pelbagai jenis juadah. Setelah beberapa kali penggunaan, beliau mendapati periuk aluminiumnya telah kemek berbanding periuk keluli. Situasi ini menunjukkan bahawa alloy dan logam tulen mempunyai sifat kekerasan yang berbeza. Okey, so soalan tingkatan 4 kan tentang alloy. So kita tahu alloy tu ni lebih kuat, lebih keras berbanding dengan logam tulen. Ia adalah kita pun fakta lah yang kita tahu. Jadi sebab itulah kita buat alloy kan. Mun logam tulen ia kuat dan tahan. Jadi buat apa kita nak ciptakan alloy? Sebabnya si baguslah kita ciptakan alloy macam dia. Okey, so kita diberi Puan Anastasia ada 2 gate lah, periuk keluli dengan periuk aluminium. Okey, so daripada situ kita cari maklumat dulu. Okey, cari maklumat, cari PM PB-nya dulu daripada soalan. Okey. So daripada soalan tadi kita tahunya pun PM dengan PM-nya adalah jenis periuknya. Sikit periuk keluli, sikit periuk aluminium. Jadi kita boleh letak sama ada periuk jenis periuk boleh ataupun jenis bahan pun boleh. Periuk keluli dan periuk aluminium pun boleh. Okey, PB-nya kekemekan periuk ataupun kekerasan periuk. Sebabnya apabila keluli tu dia si kemek kan. Aluminium dia kemek. So adalah maklumat yang kita dapat daripada soalan. Okey, so untuk soalannya, nyatakan penyataan masalah untuk maklumat di atas. Okey. Pasal B, hipotesis. Okey, yang pertama yang minta penyataan masalah. Kan cikgu dah padah tadi. A mesti yang akan minta penyataan masalah. B nya mesti akan minta hipotesis. Okey. So penyataan untuk Puan Anastasia tadi berkaitan dengan A dengan B sahaja. Okey. C, jangan nak gatal-gatal awak letak periuk gate dalam awak punya eksperimen. Okey, sekarang dalam eksperimen awak dibekalkan dengan kaki retot, pemberat 1 kg, bola keluli, bongkar besi, bongkar kaca, benang, gunting dan pembaris. Benda tu je. Ni ada dia beri awak periuk. Jadi jangan letak periuk sebabnya kebanyakan before tu kan memang ada je pihak yang akan letak benda yang dah ke atas tu. Okey, yang dekat atas tu lah yang akan masukkan dekat bawah. Ke atas cerita pasal buah apple. Buah apple pasal libah tiba-tiba orang guna benda lainnya letak buah apple juga. Macam ni. So janganlah. AB adalah situasi. Okey. C berkaitan dengan eksperimen. Jadi lain. Tengok apa bahan yang dia beri. Okey, lepas tu yang akan tanya daripada eksperimen tu buatlah awak tujuan 1 markah. Pemboleh ubah 2 markah. Lepas tu prosedur 4 markah. Penjadualan data 1 markah. Okey, so kita pergi tengok macam ni kita nak jawab. Okey, soalan pertama. Nyatakan penyataan masalah untuk maklumat di atas. Okey, so jawapannya
kata kuncinya tadi adalah kita mulakan dengan perkataan adakah. Okey, kita mulakan dengan perkataan adakah. So, adakah periuk keluli lebih keras daripada periuk aluminium? Ataupun adakah alloy lebih keras daripada logam tulen? So, ia adalah kita pun persoalan. Startkan dengan perkataan adakah. Okey, dapatlah 1 markah. Okey, next. Cadangkan satu hipotesis yang menyiasat pernyataan di atas. Okey, ingatlah 11A dengan 11B masih dalam situasi periuk tadi. Okey, so hipotesisnya mesti ada kaitan dengan PM, pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Okey, periuk keluli lebih keras. Okey, kita tahu periuk keluli itu adalah PM. Okey, lebih keras, kekerasan adalah PB. Okey. Jadi, betul lah 1 markah. Okey. Okey, lepasnya dekat bawah tu beri contoh lain, alloy. Jadi, kita tahu periuk keluli tu adalah alloy. So, yang tu adalah advance sikit lah. Okey. Semua awak tahu, so bolehlah kan jawab macam tu. Tapi, mun awak si pasti janganlah tegeh-tegeh awak jawab macam tu. Bahaya. Kan awak fikir, periuk keluli tu logam tulen kah, alloy kah? So, awak pun cincai je. Lu salah. Jadi, mun awak si pasti guna je apa benda yang awak tahu yang ada dalam eksperimen. Jadi, lebih keras. Dua-dua pun betul. So, jawab satu saja. Okay, ni minta satu je. Jawab satu je lah. Okey. Lepas tu kita ada tujuan eksperimen. Okey, 11C. Macam cikgu padah tadilah, 11C adalah soalan lain. Okey. Kita pergi kepada tujuan. Ingat tadi cikgu padah tipsnya adalah untuk mengkaji hubungan antara PM dengan PB. Okey. So, kita tahu PM ni adalah jenis bahan ataupun jenis alloy. Jenis alloy bolehkah? Boleh kot. Sebabnya kita pakai sikit alloy, sikit logam tulen kan. Jadi boleh kita guna. Boleh rasanya. Okey, lepasnya dengan PB. Okey, so jawapannya. Okey, untuk mengkaji hubungan di antara jenis bongkah dengan kekerasan bongkah. Okey. Tengok cikgu pun dah buat kesilapan. Sebab apa? Sebabnya tadi cikgu pun fikir. Dah berkaitan dengan periuk. Okey, sebenarnya salah. 11C, saya ada kaitan dengan periuk lagi. Buang-buang periuk. Okey, untuk mengkaji hubungan di antara bongkah. Sebabnya sekarang yang diberi dalam eksperimen kita adalah bongkah. Dua jenis bongkah iaitu bongkah besi dengan bongkah gangsa. Jadi kita tahu bongkah besi mun awak si tahu pun lah cikgu bagi tahu. Okey, gangsa ni adalah alloy. Okey. Jadi besi adalah logam tulen. Ia adalah fakta lah. Jadi awak kena tahu benda ya. Okey, so mun awak si tahu pun tapi kita buat eksperimen tu sebabnya kita nak menguji. Betul si alloy yang lebih keras daripada logam tulen. Okey, so untuk mengkaji, pastikan awak tulis untuk mengkaji hubungan di antara PM dengan PB, kekerasan bongkah. Okey, cara jawabnya. Okey, untuk pemboleh ubah dimanipulasi jenis bongkah sebabnya kita guna dua jenis bongkah. Mun awak jawab bongkah besi dan bongkah gangsa pun boleh diterima. Okey. Lepas tu untuk bergerak balasnya adalah kekerasan bongkah. Lepas tu dimalarkan adalah jisim pemberat sebabnya kita guna 1 kilo jisim pemberat. Okey. Okey, next kita pergi kepada prosedur ataupun kaedah. Tipsnya cikgu padah malar manipulasi action PB ulang. Tu cikgu akan terangkanlah macam ni kita nak guna malar manipulasi action PB ulang. Okey. So yang pertama sekali, apabila awak jawab soalan 11, tolonglah lukis. Because aku lukis, awak kan pandai kan melukis. Okey, so lukislah. Lukis daripada atas tu kan. So kita highlightkan apa bahan yang beri supaya kita tiada ketinggalan. So nya dah beri kan. Highlightkan je lah. Okey, dan okey, hati-hati misalan dalam soalan yang letak dan radas lain. So awak kena tambahlah radas lain. Sebenarnya cikgu pasti juga lah sama ada batch kita orang ni saya akan tanya lagi pertambahan. Sebabnya berdasarkan apa yang cikgu tahu,
untuk batch kita orang KSSM ni dah beri lengkap dah. Jadi awak tak perlu tambah apa-apa. Tapi kita tahulah kan. Misalnya tulis dan radas lain, awak tengok ada perkataan dan radas lain, awak maksudnya awak kena tambah lah, ada benda yang awak kena tambah satu benda kah macam dia. Okey. So kita tengok start daripada kaki retot. Awak lukislah kaki retot. Sekarang awak tahu macam ni rupa kaki retot kan. Okey. Lepas tu kita ada pemberat 1 kg. Pemberat 1 kg, itulah pemberat 1 kg. Pasal bola keluli. Yang warna bling-bling tu adalah bola keluli lah. Okey, pasal bongkah besi, bongkah gangsa. So pilihlah dulu awak nak buat bongkah besi ke bongkah gangsa dulu. Jadi macam cikgu guna bongkah besi dulu. Jadi cikgu pun letak atas bola. Okey, tak. Okey, lepas tu benang. Benang tu gunanya untuk ikat pemberat. Okey, so cikgu pun gantung benang. Gunting dan pembaris. Gunting tu untuk kita potong pemberat supaya pemberat tu gugur dekat bola keluli dan yang akan menghempap. Okey. Lepas tu pembaris kita guna untuk ukurnya pun kedalaman lekukan. Sebabnya apabila bola pemberat teknya akan gugur kena ke bola keluli, yang akan cengkek lah. Bahasa kampungnya cengkek. Dalam bahasa kita, bahasa bukunya, lekukan. Yang akan ada lekukan. So, kedalaman lekukan ialah yang kita akan kira. Okay? Berapa dalam. Antara bongkar besi dengan bongkar gangsa, nak satu yang lebih dalamnya pun kelekukan. Kedalaman lekukannya. Okay? So, kita tengok macam ni kita nak tulis prosedur atau kaedah guna tips malar manipulasi action PB dan ulang. Okay. Okay, yang pertama gantung 1 kg pemberat di kaki retot. Okay, sekarang nombor 1 ni adalah malar. Pemboleh ubah dimalarkan adalah pemberat. Okay, kan pemberat. Jadi kita tahu 1 kg pemberat adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okay. Cun si. Cun lah nak. Okay, so sekarang nombor 2 adalah manipulasi. Okay. So kita tahu manipulasi adalah bongkar besi dan bongkar kaca. Bongkar gangsa. Okay. So nombor 2. Okay, tengok. Letakkan bongkar besi di atas kaki retot dan kemudian letakkan bola keluri di atas bongkar besi. Okay, sebab ialah ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Nombor 2. So, cun lah. Okay, nombor 3. Okay, action. Apa yang awak buat? Yang awak buat adalah awak gunting benang dan biarkan pemberat jatuh di atas bola keluli dan bongkar besi. Ia adalah awak pun tindakan. Okey. Lepas PB, pemboleh ubah bergerak balas adalah kedalaman lekukan. Okey, kedalaman lekukan. Macam ni kita nak buat ayat. Okey, ukur kedalaman lekukan yang ada pada bongkar besi. Cikgu lupa kat situ dengan menggunakan pembaris. Mesti bagi tahulah pembaris. Kat situ letak pembaris dengan menggunakan pembaris. Okey, lepas dia ulang. Okey, action ulang tu adalah action tambahan. Semua eksperimen kita perlu ulang. Tengoklah kesesuaiannya. Mun ada perlu ulang, awak tambah 5. Mun perlu ulang, stop sampai 4 sahaja. Okey, so untuk soalan tu, ni perlu diulang lah sebabnya ada sikit lagi yang awak belum gunakan, iaitu bongkar gangsa. Jadi awak pun tambahlah ulang langkah 1 dengan 4 dengan menukarkan bongkar besi kepada bongkar gangsa. Jadi dah lah dapat. Okey. So sekarang penjadualan data. Okey, penjadualan data daripada tadi kan kita dapat PM dengan PB. Jadi kat depan tu mesti PM, yang tu mesti PB. Ingat apabila ada soalan jadual macam tu kan, depan mesti PM. PM adalah pemboleh ubah. Aduh, salahin dah. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi. PB adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, dalam bahagian A pun kita ada buat benda tu kan dan cikgu pun selalu tekankan. Misalnya ada jadual, awak jumpa jadual, kat depan tu mesti PM, kat belakang mesti PB. Salin je. Okey, sama juga lah. Yang tu kita guna 2 jenis bongkar. Jadi masukkannya pun maklumat. Wajib masukkan. Okey, untuk kedalaman lekukan, awak kosongkan je. Sebab apa kosongkan?
Mun awak masukkan pun boleh. Boleh. Tapi macam ni mun awak masukkan data yang salah. Okey, contohnya kan. Okey, apabila kita dah ukur, bongkar besi awak kedalaman lekukannya 3. Okey. Bongkar gangsa 5. Okey, so betulkah salah awak pun maklumat? Salah kan? Sebab satunya gangsa tu lebih kecilnya pun kedalaman lekukan sebenarnya alloy bang. Jadi besi satunya lebih besar. Jadi terbalik nah. Jadi salah. Alu dah kosong markah. So, si payah nak sibuk-sibuk isi. Biarkan kosong je. Dapatlah 1 markah. Okay? So, senang je. Okay. So, yang tu tugas kumpulan cikgu akan uploadkan dalam grup. So, rasanya saya dapat pergilah. Okay, so cikgu harap video tu dapat membantu kita orang untuk lebih faham dan kita orang boleh skor betul-betul untuk bahagian soalan 11 tu. Soalan 11 adalah soalan yang memang awak betul skor lah sebab senang je. Okay, so ya je. Okay, bye.